Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Najah binti Ahmad Nasim. Hari ini saya nak bentangkan tajuk ijarah. Okey, dekat sini definisi ijarah ialah sewa satu jenis akad muawadah mualiyah yang popular di kalangan bank-bank Islam. Menurut istilah bahasa Arab, kalimah ijarah adalah merujuk kepada bayaran yang diberikan kepada orang yang melakukan sesuatu kerja sebagai ganjaran kepada apa yang dilakukannya. Ia juga disebut sebagai aj atau ujrah. Ajarahu atau ajarahu bermaksud memberikan upah kerana kerja yang dilakukan. Perkataan ini hanya digunakan bagi merujuk kepada sesuatu yang memberikan keuntungan dan tidak digunakan untuk sesuatu yang merugikan. Aj biasanya digunakan bagi merujuk ganjaran akhirat, manakala ujrah pula merujuk kepada ganjaran dunia. Menurut istilah fuqaha pula ialah kontrak untuk mendapatkan manfaat tertentu yang boleh dibayarkan dan dihalalkan dengan barangan yang tertentu. Maksud kontrak untuk mendapatkan manfaat ialah memindahkan hak milik manfaat dan dibayar dengan sesuatu barangan. Okey, seperti yang telah rakan saya bentangkan tentang definisi ijarah, saya pula akan menerangkan tentang dasar hukum bagi ijarah. Pada jumhur ulama telah mengatakan dasar hukum bagi ijarah adalah mubah adalah mubah dan dalam erti kata lain ianya adalah harus dan boleh dilaksanakan dalam pelbagai situasi seperti penyewaan rumah antara pemilik dan penyewa. Berdasarkan Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 26, salah seorang di antara perempuan itu berkata, "Wahai ayah, ambillah dia menjadi orang pahan untuk mengembala kambing kita. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang ambil bekerja ialah orang yang kuat dan lagi amanah." Bagi hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah, maksudnya berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. Jenis hijrah. Jenis hijrah terbagi kepada dua, iaitu al-hijrah ke atas manfaat atau al-hijrah al-maqsudah. Pertama, manfaat fizikal yang kelihatan dan dapat dirasai. Contohnya, harta tak alih seperti sewa bangunan, tanah dan sewa harta alih lain. Yang kedua, al-hijrah ke atas perkhidmatan atau al-hijrah al-malumah. Manfaat gaib yang tidak nampak dari segi fizikal. Contoh, tenaga kerja dan kepakaran membina rumah yang melibatkan upah mengupah. Syarat ijrah ada beberapa syarat. Salah satunya adalah penyewa mestilah balik dan berakal, memiliki kerelaan ketika melakukan transaksi, barang transaksi harus jelas, barang transaksi harus halal dan patuh syariat Islam, menjadi hak mujar atas keizinan pemiliknya, diinformasikan secara terang. Seterusnya, jenis dan syarat penyewaan terdapat dua kontrak sewa, iaitu sewa barangan dan sewa jaminan. Sewa barangan ialah sewa yang membabitkan perkhidmatan yang diperolehi daripada barang tertentu. Seterusnya, sewa jaminan pula ialah sewa yang membabitkan perkhidmatan yang diperolehi melalui jaminan pemilik. Syarat sewa barangan. Barangan yang disewa mestilah ditetapkan. Tidak sah penyewa salah satu daripada
2 buah kereta. Barang yang disewa mestilah wujud dan dipamerkan di hadapan kedua-dua pihak ketika memeterai kontrak sewa. Kedua-dua pihak harus melihat barangan yang akan disewa sebelum majlis kontrak dan barang tersebut biasanya tidak mengalami apa-apa perubahan dalam tempoh tersebut. Penggunaan khidmat barangan tersebut tidak ditangguh selepas kontrak dimeterai. Contoh, pemilik menyewa rumahnya pada tahun hadapan. Syarat sewa jaminan pula, bayaran sewa adalah serta-merta dan diserahkan dalam majlis kontrak. Sewa ini ialah jual salam perkhidmatan. Penyerahan model mestilah dilakukan dalam majlis kontrak. Penangguhan penyerahan bayaran dikira sama seperti tidak menyerahkannya. Jika kedua-dua pihak bersetuju untuk menangguhkan bayaran sewa, kontrak tersebut tidak sah walaupun dalam satu majlis. Spesifikasi barangan yang ditawarkan perkhidmatan itu hendaklah dinyatakan dengan jelas. Contoh, penyewa memeterai kontrak dengan syarat pengangkutan supaya menghantarkannya ke sebuah negara. Perlu dijelaskan jenis pengangkutan yang akan digunakan. Seterusnya, syarat sign kontrak. Syarat pertama, persetujuan dan penawaran mestilah selari. Selain itu, tidak wujud jurang masa yang lama antara penawaran dan persetujuan. Rukun ijarah ada 4. Rukun yang pertama, dia adalah dua pihak yang berkontrak, iaitu di antara pemilik perkhidmatan dan juga penyewa. Okey. Antara syarat-syarat dia ialah pihak yang berkontrak ni dia mestilah balik penambahkan. Okey, kontrak sewa ni tidak sah bagi golongan kanak-kanak. Kerana golongan ni dia tak mempunyai kuasa hak milik. Lepas tu, rukun yang kedua adalah siqah kontrak, iaitu penawaran dan persetujuan. Okey, penawaran iaitu apa jual lafaz yang dilahirkan oleh pemilik perkhidmatan. Yang kedua, persetujuan iaitu apa jual lafaz yang lahir daripada penyewa dapat menunjukkan persetujuan dan ia difahami dengan jelas. Okey, persetujuan tu dah persetujuan dan penawaran tu mestilah selari. Lepas tu, dia tidak wujud jurang masa yang lama antara penawaran dan persetujuan. Dia juga tidak bersyarat. Okey, rukun yang ketiga iaitu manfaat lah. Manfaat ni dia ada perkhidmatan. Dia ada perkhidmatan ni, contohnya macam contohnya menyewa rumah untuk kita duduk ya. Untuk macam kita didiami. Lepas tu, pemilik perkhidmatan ni dia mestilah mampu menyerah perkhidmatannya supaya penyewa boleh menggunakannya. Contohnya, pemilik ini tidak boleh menyewakan rumah yang rosak kepada penyewa. Kerana rumah yang rosak dia tak boleh bagi kepada orang penyewa lah. Sebab kita nak bagi sewa ke orang, kita kena bagi benda tu elok. Betul tak? Okey, lepas tu khidmat dia diperoleh oleh pengupah, bukan orang yang upah. Kerana orang yang sewa tu dapat ganjaran. Orang yang penyewa tu hanya untuk bayar. Okey, contohnya mengupah orang untuk menunaikan haji. Yang ni dia macam bila kita nak pergi haji kan, kita upah orang tu untuk contohnya bayar kita punya duit untuk kita nak pergi haji. Lepas tu yang terakhir adalah khidmat mestilah dimaklumi oleh kedua pihak dari segi barangan, sifat dan kadarnya. Okey, yang terakhir adalah rukun keempat, iaitu bayaran sewa dan syarat bayaran sewa. Okey, rukun keempat ni dia macam syarat juga, tapi dia termasuk dalam rukun. Contohnya, bayaran itu mestilah bayaran yang suci dan tidak mengandungi unsur-unsur riba. Lepas tu, dia bayaran sewa ni dia boleh digunakan dan bernilai seperti duit. Okey, bayaran sewa ni diketahui dan oleh kedua-dua pihak. Okey, terima kasih. Perkara yang membatalkan sewaan ialah barangan yang disewa itu telah rosak
Jika penyewa menyewa sebuah rumah ataupun kereta dan kemudian rumah tersebut musnah atau kereta tersebut rosak sebelum ia digunakan, kontrak tersebut secara automatik dia jadi terbatal lah. Ini kerana hikmat barangan tersebut yang menjadi subjek sewaan tidak boleh digunakan. Selain kerosakan, termasuk dalam erti kata lain iaitu kecacatan sehingga tidak boleh digunakan untuk tujuan yang dikehendaki. Jika kerosakan atau kecacatan tersebut berlaku selepas sebahagian khidmatnya digunakan, kontrak tersebut terbatal bermula daripada kerosakan tersebut berlaku hingga seterusnya. Pemilik berhak memperolehi bayaran sewa bagi khidmat yang telah digunakan, iaitu sebahagian daripada jumlah bayaran sewa yang telah dipersetujui bersama. Jika kontrak sewa ialah kontrak sewa jaminan, contohnya macam penyewa tu dia menyewa sebuah kereta yang dinyatakan ciri-cirinya ataupun sifat-sifatnya secara jaminan. Pemilik supaya dia dihantar ke sesuatu tempat, dan kereta tersebut dibawa kepada penyewa tetapi kemudiannya rosak atau cacat, kontrak ini tidak terbatal. Sebaliknya, pemilik perlu menggantikannya dengan kereta lain sama ada kerosakan berlaku sebelum atau selepas hikmat yang digunakan lah. Ini kerana hikmat yang dijanjikan tidak lupa hanya kerana kereta yang disediakan itu hanya rosak disebabkan kontrak tersebut tidak merujuk kepada kereta tertentu. Sebaliknya, merujuk kepada kereta yang dinyatakan ciri-ciri tertentu dan ini boleh diganti. Seperti mana barangan sewaan yang dinyatakan tadi, begitu juga dengan orang upahan. Apabila mengupah orang yang tertentu untuk melakukan sesuatu kerja ini, kontrak sewa itu terbatal jika kontrak sewa tersebut dalam bentuk jaminan lah. Lalu orang upahan ini datang membawa seseorang untuk bekerja, kemudian orang ini mati atau sakit, kontrak tersebut tidak terbatal kerana hikmat tersebut tidak boleh diperolehi melalui orang lain. Seterusnya, barangan sewaan tidak diserahkan pada masa yang ditetapkan, tempoh yang diberi. Bagi kontrak sewa yang membabitkan barangan sewaannya dan khidmatnya yang ditetapkan hanya untuk tempoh tertentu, apabila tempoh ini tamat dan pemilik masih tidak menyerahkan barangan sewaan yang ditetapkan itu, kontrak tersebut terbatal. Secara automatik dia jadi macam terbatal lah, kerana barangan tidak diserahkan pada masa yang diberikan. Hukum yang sama berlaku kepada kontrak sewa jaminan. Sekiranya pemilik tidak menyerahkan hikmat yang dipersetujui pada masa yang sama, pada masa yang diberilah. Namun jika tiada masa yang ditetapkan untuk pemilik menyerahkan hikmat tersebut dan tindakan tidak menetapkan waktu penyerahan tidak memberi kesan kepada tujuan asal penyewa, manakala pemilik pula hanya menyerahkan hikmat tersebut setelah masa perkhidmatan tersebut boleh digunakan telah berlalu, kontrak ini tidak terbatal kerana kontrak ini ibarat hutang yang lewat ditunaikan. Jika pemilik menyerahkan atau membawa barangan yang disewa itu setelah tamat sebahagian daripada tempoh yang disewa itu, kontrak bagi tempoh sebelum penyerahan tersebut dianggap terbatal. Sementara tempoh selebihnya terserah kepada penyewa untuk membuat pilihan jika hikmat yang ditawarkan ditetapkan berdasarkan kerja dan barangan yang perlu digunakan lewat diserahkan bagi membolehkan kerja tersebut diselesaikan. Kontrak tersebut tidak terbatal kerana kontrak tersebut hanya melibatkan hikmat bukan masa. Oleh itu, tiada sebab untuk ia tidak diselesaikan sehingga kontrak tersebut perlu dibatalkan.
aplikasi semasa tentang pembayaran kereta. Ada 3. Yang pertama, produk pembayaran kereta pada asalnya merupakan antara kepada produk yang mudah dipasarkan pelanggan yang sejajar dengan keperluan masyarakat moden hari ini. Yang kedua, konsep ini mempunyai persamaan dari segi asas operasinya dengan sewa beli konvensional yang digunakan oleh syarikat-syarikat kewangan sebelum kemunculan sistem perbankan Islam. Yang terakhir, bagi sesetengah institusi kewangan, kaedah ini dikatakan agak rumit untuk dilaksanakan dan tidak menjadi keutamaan dalam penawaran kemudahan pembiayaan kenderaan. Seterusnya ialah tentang BBA. BBA itu ialah bai bitaman ajil, yang bermaksud perjanjian jual beli atau konsep perbankan Islam yang digunakan dalam pembiayaan sewa beli atau pembelian insurans. Pelanggan boleh membayar balik secara tangguh atau ansuran, dan jumlah bayaran bergantung pada jumlah kos belian yang terlibat, risiko pembayaran, tempoh perjanjian. Okey. BBA ni diperkenalkan di Malaysia oleh Bank Islam Malaysia BHD yang mula beroperasi pada 13 Mei 1983. Kaedah BBA ini walau bagaimanapun tidak diiktiraf oleh bahagian dunia lain yang mengamalkan perbankan Islam yang lebih selesa menggunakan kaedah murabahah atau kos tokok. Pengarah pengurusan BIMB, Datuk Abdul Halim Ismail, menjustifikasikan penggunaan BBA berdasarkan ayat 282 surah Al-Baqarah yang bermaksud, wahai orang yang beriman, apabila kamu beramalah tidak secara tunai untuk tempoh yang tidak ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. Di sini, bila berujar, Al-Quran membenarkan kaedah jualan bayaran tertangguh sebagai alternatif kepada kaedah pembiayaan hutang sistem perbankan konvensional. Okey, yang terakhir, produk-produk yang menggunakan prinsip al-bai bitaman ajil ini merupakan produk yang paling popular dan digemari di kalangan pelanggan-pelanggan bank, sama ada bank-bank Islam atau bank perdagangan yang menyertai skim perbankan Islam. Antara produk-produk yang terdapat di pasaran yang menggunakan prinsip tersebut ialah produk-produk pembiayaan runcit seperti produk pembiayaan memiliki harta seperti rumah, tanah, kedai dan rumah kedai, serta pembiayaan semula harta, pembiayaan komputer peribadi, pembiayaan barang pengguna dan sebagainya. Oleh itu, dengan tubuhnya Bank Islam Malaysia Berhad dan diikuti dengan pelaksanaan sistem perbankan tanpa faedah SPTF, keperluan rakyat Malaysia terutama yang beragama Islam terhadap pembiayaan perumahan secara Islam dapat dipenuhi dan direalisasikan. Peace.